Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan masuk kepada chapter 3, iaitu multimedia hardware. So peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan bahan-bahan multimedia. Secara asasnya kita tahu bila multimedia itu saya dapat maklumkan mesti menggunakan PC ataupun komputer. So hardware dia adalah komputer dan kita akan tengok benda apa yang ada dalam komputer. So dalam topik ni kita akan tengok what is komputer, apa yang kita namakan sebagai komputer, komputer hardware, peralatan di dalam komputer, categories of computer, platform for multimedia project, computer system, computer component hardware, computer component software, Windows dan Macintosh. So Macintosh ni adalah Apple. Dan kemudian kita akan tengok networking. So what is a computer? So secara teorinya, computer is an electronic machine operating under the control of instruction stored in its own memory that can accept data, manipulate the data, produce result dan store the result. So komputer adalah satu peralatan elektronik yang boleh menerima data dan boleh manipulate data. Manipulate ni bermaksud dia boleh proses data tu. Produce result. Produce result maknanya boleh menghasilkan keluaran. Contoh, keluaran yang biasa kita guna adalah printer. Printer adalah salah satu hasil daripada keluaran komputer. Kemudian store the result. So kita boleh simpan keputusan ataupun proses yang kita dah buat. Dekat mana nak simpan? Dalam hard disk. Ataupun storage lah, external storage. Contoh external hard disk, pen drive. So categories of computer. Industries experts typically classify computer in 5 categories. So ada 5 kategori komputer ni. Yang pertama kita panggil personal computer. Yang kedua, mobile computer and mobile device, mid-range server, mainframes dan super computer. So kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan kelima-lima kategori ni. So yang pertama, personal computer. So ini apa yang korang ada, yang biasa korang pakai. A computer that can perform all its input, processing, output and storage activities by itself. Although technically this refers to all such computer including Macs, the term PC is nearly synonymous with only the IBM computer microcomputers. Two popular type are the PC IBM and Apple. So sejarahnya komputer ni yang pertama sekali dicipta oleh company yang bernama IBM. So ada dua jenis personal computer. Yang pertama kita panggil desktop lah, yang ada CPU. Tall and narrow tower. If the spec is higher and for professional use, normally known as workstation. So desktop computer yang ada CPU, sama ada yang tower tinggi ataupun yang kita boleh baringkan di atas meja. Dan untuk spek yang power kita panggil workstation. So normally yang gamers sekarang ni yang dah upgrade RAM, graphic card pun tinggi. So itu di dalam kategori workstation dan harga dia pun lebih mahal daripada desktop yang biasa. Yang kedua, personal computer adalah notebook ataupun laptop. So laptop kita tahu dia foldable and compact, easy to carry around. So bila laptop kita boleh lipat, simpan dalam beg dan kita boleh bawa ke mana-mana. Berbeza dengan CPU, kita tidak boleh bawa dia. Dia tidak, kita panggil dia tidak mobile lah. Kita tak boleh bawa dia ke mana-mana. Sebab dia memerlukan supply daripada soket kita. Memerlukan electric supply. Dia tak ada bateri. Kalau notebook ataupun laptop dia ada bateri. So kita mudah untuk bawa ke mana-mana. Kemudian, mobile computers and mobile device. So notebook tadi pun termasuk dalam kategori nombor 2 ni. It's a personal computer that you can carry from place to place. A notebook, laptop, tablet PC, handheld computer, PDA, personal assistant
personal digital assistant dan smartphone. So mobile komputer ni lebih kepada kita punya smartphone sekarang ni. Handphone korang sekarang adalah dalam kita panggil mobile komputer. Semua handphone sekarang dah boleh buka PowerPoint, dah boleh buka Word, dah boleh tulis, dah boleh surf internet. So itu adalah mobile komputer. Kemudian mid-range server lah, is more powerful and larger than a workstation computer. Typically support several hundred and a few thousand connected computer at the same time. It stores data and program. So server komputer mostly ataupun mid-range server biasanya berada di dalam office. Contoh kalau dekat dalam politeknik ni, dekat unit ICT, di mana semua network, semua PC di dalam politeknik disambungkan kepada server. So contoh yang biasa korang guna, contohnya CDOS, SPMP. So ada server yang menyimpan segala data SPMP korang, dan server tu terdapat di unit ICT Politeknik Port Dickson. So bila dia berada dalam server, disambungkan dengan network, korang boleh akses di mana-mana selagi korang ada password dan username untuk akses platform SPMP. Kemudian mainframes is a large, expensive, very powerful computer that can handle more than 1,000 of connected users simultaneously. Also can act as server on a large network environment. So mainframe pula, dia macam server juga. Kalau server tadi menyambungkan ataupun connect semua PC di dalam politeknik, mainframe pula adalah server yang menyambungkan server kepada satu server yang lain. So tadi PC kepada server, mainframe pula server kepada server. So itu mainframe. Dan yang kelima, supercomputer is the fastest, most powerful computer capable of processing more than 100 trillion instruction per second used for simulation. So supercomputer biasanya digunakan untuk contoh filem yang dalam bentuk animasi. Contoh kalau kita tengok dulu ada filem Avatar. So itu adalah menggunakan animation. So untuk proses tu, untuk menghasilkan satu filem yang lengkap, dia menggunakan superkomputer. Platform for multimedia project. So two most significant platform for producing and delivering multimedia project. Yang pertama kita ada Apple Macintosh Operating System, dan yang kedua yang biasa awak gunakan, Microsoft Windows Operating System. So itu dua platform operating system yang biasa kita gunakan, Apple Macintosh dan Microsoft Windows. So the basic principle for creating and editing multimedia element are the same for all platforms. So asas dia sama. Tak kisahlah anda gunakan Apple punya software ataupun Apple PC, menggunakan Macintosh ataupun Mac OS, sama ada awak gunakan Windows. Mostly basic principle asas untuk menghasilkan multimedia element sama. So many software tools readily convert picture, sound and other multimedia file. Many software tools readily convert picture, sound and other multimedia file, and even whole functioning project from Macintosh to Windows format and vice versa. So kalau dulu apa yang kita buat dekat Windows, kita tak boleh buka dekat Apple. Apa yang kita buka dekat Apple, kita tak boleh buka dekat Windows. Sekarang platform kedua-duanya kita dah boleh gunakan tanpa perlu kita convert. Contoh kalau dulu Microsoft Office tak ada pada Apple punya
komputer. Sekarang dekat Apple komputer pun dah ada Microsoft Office. Kita dah boleh guna PowerPoint dekat Apple komputer. Kita dah boleh guna Excel, guna Word. Kalau dulu Apple ada platform dia sendiri, Windows ada platform dia sendiri. So while there is a lot of talk about platform independent delivery of multimedia on the internet, with every new version of browser there are still annoying failures on both platform. So dalam untuk hasilkan multimedia project pun kita dah ada software yang online. Boleh buat secara online. So tidak perlu install di dalam PC, kita boleh gunakan secara online. Ada banyak. Contoh untuk editing gambar. Ada, kalau dulu Google ada Google Picasa untuk edit gambar. Kemudian ada Pixel LR, software online yang awak boleh gunakan untuk edit gambar. Cuma isu dia selalunya software-software online ni kita akan hadapi masalah loading lah bila network kita slow. These failures in cross-platform compatibility can consume great amounts of time as you prepare for delivery by testing and developing workarounds and tweaks so your project perform properly in various target environment. So macam saya kata tadi, biasanya akan melibatkan gangguan daripada network. Mungkin awak nak tukar, awak dah edit gambar, awak nak export, dia ambil masa. Dan disebabkan network terputus, apa yang awak buat tu hilang. So itu antara isu-isu yang berlaku kalau kita buat online. Kemudian binary compatible. So the term is used most commonly to state that data file produced by one application are exactly the same as data file produced by other application. For example, many software companies now produce applications for Windows and the Macintosh that are binary compatible, which means that a file produced in a Windows environment is interchangeable with a file produced on a Macintosh. This avoid many of the conversion problem caused by importing and exporting data. So macam saya kata tadi, kalau dulu Windows ada dia punya software sendiri, Apple Macintosh ada dia punya software sendiri. Dia tak boleh berkawan. Nak gabung, nak buka dekat Windows tak boleh, yang Apple tak boleh buka dekat Windows, yang Windows tak boleh buka dekat Apple. Sekarang mostly company yang produce ataupun menghasilkan software dah buat software yang boleh compatible dalam dua platform ni. Macam saya kata tadi, contoh Microsoft Office. So dah ada Microsoft Office untuk Apple, dah ada Microsoft Office untuk Windows. So kalau kita buka Word dekat Office, kita boleh buka file tu dalam Apple punya komputer. So dah tak ada isu. Platform independent, software that can run on any hardware platform, sama ada PC, Mac, SunSpec dan lain-lain lah. So sebenarnya kategori komputer ni ada banyak. Selain daripada yang biasa kita gunakan, kita panggil PC, Windows tu lah yang awak biasa pakai tu. Kemudian Mac kita panggil untuk PC daripada Apple. Kemudian ada software, ada satu PC lagi yang kita panggil SunSpec. Dan OS pun, operating system pun ada bermacam-macam. Yang biasa kita tengok Windows ataupun Apple, Mac OS. Kita ada juga operating system yang dipanggil Linux dan Unix. So itu adalah operating system yang ada di dalam dunia ni. In general, program written in Java language can be execute on practically every platform. So generally, program ataupun software yang ditulis di dalam Java language boleh digunakan di dalam majority semua platform operating system. Cross platform. An attribute convert to computer software or computing methods and concepts that are implemented and interoperate on multiple computer platform. Cross-platform software may be divided into two types. One requires individual reading
One requires individual building or compilation for each platform that is support, and the other one can be directly run on any platform without special preparation. So ini juga macam saya kata tadi, cross platform. Kalau dulu movie format MOV, video dalam format MOV hanyalah untuk Apple punya komputer. Sekarang video format MOV dah boleh buka dekat Windows punya komputer. So itu yang kita panggil cross platform. Kalau dulu video daripada format WMV, Windows Movie Video tu, tidak boleh kita buka ataupun tengok di dalam komputer Apple. So sekarang mostly semua format kita dah boleh buka, sama ada dekat Windows ataupun dekat Apple punya komputer. Selection of the proper platform for developing your multimedia project. So macam mana kita nak pilih platform yang sesuai untuk projek multimedia kita? So yang pertama, based on your personal preference of computer. So bergantung kepada kemahiran anda dalam menggunakan komputer. Sama ada awak biasa dengan Windows, awak biasa dengan Apple. So kalau awak biasa dengan Windows, pilihlah komputer yang operating system dia Windows. Kalau biasa dengan Apple, pilihlah komputer yang operating system dia Mac OS. Kemudian your budget constraints. So budget. So bergantung pada budget, sama ada nak guna beli PC Windows ataupun beli PC Apple. Project delivery requirement. So keperluan projek tu, dia memerlukan apa? Kalau dia memerlukan spek komputer Apple, kena gunalah komputer Apple. Kemudian the type of material and content in the project. So keperluan bahan-bahan di dalam projek tu. So daripada empat-empat ni, awak kena tentukan untuk memilih platform mana yang sesuai untuk projek multimedia, sama ada nak gunakan Windows ataupun Mac OS Apple. Okey, computer system, komputer hardware. So normally kalau kita tengok kat kedai ataupun iklan yang menjual komputer, dia akan letakkanlah benda-benda ni. Contoh dia letak model ni model lama lah, tetapi asas dia tetap sama lah. So contoh dia bagi dimension TM1100. So ini model komputer dan dia bagi tahu spek dia, Intel Pentium 4 processor, 2.8 GHz with 1 MB cache. So itu processor. Kemudian OS dia, operating system dia bagi tahu genuine Windows XP Home Edition. So itu adalah OS, operating system. Kemudian dia bagi 256 MB DDR SDRAM 400 MHz. So ini adalah RAM. Kemudian dia bagi 7-inch color monitor. So itu adalah monitor. Kemudian 80 GB 7200 RPM SATA hard drive. So itu adalah hard disk ataupun storage dia lah. Kemudian 48 times CD-ROM drive. So ini adalah CD-ROM. So normally ini adalah asas keperluan hardware untuk sebuah komputer. So there are 5 major factor for a computer to be powerful. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kelajuan komputer tu. Yang pertama kita panggil speed lah. Speed. Kemudian reliability, kemudian accuracy, kemudian storage, dan yang kelima communication. So kelima-lima perkara ni yang menentukan sama ada komputer tu kita kategorikan dia power, untuk menentukan keberkesanan komputer untuk melakukan kerja-kerja terutama dalam multimedia project.
So apa yang komputer buat? Operation komputer. Yang pertama, dia accept data, dia terima data. So dari macam mana komputer terima data? Antara asas alat-alat input kepada komputer yang biasa awak pakai adalah keyboard, kemudian mouse, kemudian scanner. Itu antara input ataupun data kepada komputer. Macam mana kita bagi maklumat kepada komputer melalui keyboard, melalui mouse, melalui scanner. Itu antaranya. Kemudian di dalam komputer tu ada motherboard, ada processor, ada RAM. So dia akan proses ataupun manipulate data yang kita masukkan tadi. Setelah dia proses, contoh kalau awak nak tulis surat, nak tulis teks dalam Word, so awak key in gunakan keyboard tadi, tulislah perkataan ataupun ayat awak akan tersimpan masuk dalam Word. So macam mana huruf-huruf tu keluar dekat Word, komputer bahagian manipulate data ni akan proses untuk hasilkan. Contoh bila awak tekan keyboard huruf A, so processor komputer akan proses untuk keluarkan huruf A dalam words awak. Kemudian kita nak output, produce result. So words yang awak tulis tadi, awak boleh print. So print, keluarlah result dia. Dan awak boleh simpan dia. Dekat mana nak simpan? Awak boleh save dalam komputer, awak boleh burn dalam CD, ataupun awak boleh save dalam pen drive. So ini 4 operasi utama komputer. Yang pertama, menerima data, kemudian memproses data, kemudian produce result, menghasilkan result sama ada paparan pada skrin, awak boleh print, kalau audio awak boleh dengar dekat speaker, kemudian awak boleh simpan data tadi dalam hard disk ataupun dalam pen drive ataupun burn dalam CD. So ini masih merujuk kepada apa yang saya explain tadi. Kita input, accepting data from user, kemudian komputer akan proses menggunakan processor dia, processing data into meaningful information. Kemudian dah proses, dia akan hasilkan output. Output sama ada paparan pada monitor ataupun kalau audio keluaran pada speaker, kalau awak print keluaran pada printer. Dan awak boleh simpan storage dalam hard disk, pen drive ataupun burn dalam CD. So major component of a computer, peralatan utama dalam komputer ada 2. Yang pertama kita panggil hardware, yang kedua kita panggil software. So hardware, peralatan yang awak boleh tengok, pegang dan rasa dia. So kita boleh tengok secara fizikal, kita boleh pegang dia. Software pula kita hanya boleh tengok dan gunakan dia, kita tak boleh pegang dan rasa dia. So hardware, the electric, electronic and mechanical equipment that make up a computer. Software, the series of instruction that tells the hardware how to perform tasks. So hardware tadi peralatan dia, software ni adalah tools yang bagi arahan kepada hardware untuk melakukan kerja. So hardware component. Yang pertama, input device. Input device tadi saya dah bagi tahu, keyboard, printer, keyboard, scanner, mouse, kalau nak rekod audio, mikrofon, kalau nak rekod video, kamera. Kemudian output device. Output device, monitor yang memaparkan video ataupun kalau awak buka software, memaparkan software yang awak buka. Speaker, mengeluarkan bunyi. Printer, awak guna untuk print. Kemudian sistem unit. Sistem unit ni CPU lah. Ada motherboard, ada processor, ada RAM. Kemudian storage device, tempat awak menyimpan data yang awak masukkan tadi. Sama ada kalau dalam built-in di dalam CPU adalah hard disk lah. Kemudian awak boleh burn dalam CD, awak boleh simpan dalam pen drive ataupun external hard disk. Kemudian communication device. So communication device adalah network kita. So ada setengah PC dia dah ada built-in network.
ada setengah tidak ada. So kita perlu, kalau desktop kita perlu ada network card. Kalau laptop dia dah ada network card, dah ada Wi-Fi. So input device. Apa fungsi input device ni? Allow user enter data and commands into memory. So input device membenarkan anda pengguna untuk masukkan data ataupun arahan di dalam memori komputer. So example keyboard, mouse, kamera, mikrofon. So itu antara peralatan input yang kita gunakan untuk memberi maklumat kepada komputer. So ada 4 jenis input. Yang pertama data, yang kedua program, yang ketiga command, yang keempat user respond. So data, awak boleh key in data lah menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Awak boleh type apa benda maklumat. Program, software yang kita install, itu adalah program. Kemudian commands, arahan yang kita berikan. Kalau contoh awak gunakan Microsoft Office Word, apa dia command dia? Command dia adalah menu-menu dekat atas tu yang awak guna untuk save. Awak nak tukar font, nak tukar size font, nak insertkan apa text box ke, itu adalah command dia. Kemudian user respond. User respond ni adalah respon daripada anda yang menggunakan komputer. Contoh, bila awak klik mouse, dia akan minta klik save. Contoh, dia akan minta awak untuk type nama file untuk awak save. So itu adalah respon awak. Awak respon untuk tulis nama file. Kemudian tekan button save. So itu adalah respon. Kemudian output device, convey information to one or more people. Digunakan untuk mengeluarkan ataupun menyampaikan maklumat kepada lebih daripada satu orang. Contoh, awak print. Bila awak print, tujuan dia untuk awak simpan ataupun serahkan maklumat yang awak print tu kepada orang lain. So ada 4 jenis ataupun 4 bentuk output. Yang pertama text, yang saya kata tadi, kalau awak tulis dalam words, awak boleh print. Kemudian grafik, awak boleh print gambar. Audio, awak boleh dengar lagu dekat speaker. Kemudian video, awak boleh tengok gambar ataupun video dekat monitor dan mendengar bunyi dekat speaker. System unit. So system unit CPU lah. Satu box like case that contains electronic computer, box like case that contains electronic component of the computer that is used to process data. So CPU usually is part of or is connected to a circuit board called motherboard. So dalam CPU ada motherboard, dan dekat motherboard tu lah kita sambung segala alat-alat komponen hardware komputer. Dekat motherboard tu kita letak microprocessor, dekat motherboard tu kita letak RAM, dekat motherboard tu kita sambung graphic card, dekat motherboard tu lah kita sambung audio card, dekat motherboard tu jugalah kita sambung network card. So apa komponen yang saya sebut tadi, komponen of motherboard? Yang pertama processor lah, CPU, central processing unit. So sekarang ni kalau Intel dah ada sampai i9 sekarang ke i10 sekarang kan. Kemudian memori dia RAM lah. So RAM boleh sampai, sekarang ni dah boleh sampai beratus gig pun ada untuk komputer, bergantung kepada motherboard, jenis-jenis motherboard yang kita ada lah. Also CPU, system unit CPU, the electronic component that interprets and carries out the basic instruction that operate the computer. So ada dalam CPU ada control unit dengan arithmetic logic unit. So processor ataupun
microprocessor CPU ni adalah otak kepada sesebuah komputer yang akan memproses segala arahan yang kita masukkan, yang akan memproses segala data yang kita masukkan ke dalam komputer. Okay, system memory unit contains two type of memory. Yang pertama kita panggil volatile. When computer's power is turned off, it lost its content, temporary storage. So, contoh dia RAM. Kemudian yang kedua kita panggil non-volatile, does not lose its contents when power is removed from computer, permanent storage. Example ROM, flash memory and CMOS. So volatile ni RAM. RAM tidak menyimpan memori, dia hanya menyimpan secara sementara semasa awak menggunakan PC. So bila awak off PC, segala memori yang awak guna sama dalam proses awak guna tadi dia akan habis, terpadam. Kemudian non-volatile ni ROM. Contoh CMOS, BIOS. Bila awak on komputer dia akan keluar skrin hitam sebelum dia masuk kepada Windows. So itu adalah CMOS ataupun BIOS. So itu adalah memori yang tidak boleh terpadam. So RAM, main memory ataupun primary storage, consists of memory chip that can be read from and write to by processor and other device. So ada dua jenis RAM. Yang pertama DRAM, yang kedua SRAM. So RAM memainkan peranan untuk menentukan sama ada komputer anda perlahan ataupun laju dalam memproses sesuatu operasi yang awak buat. So RAM yang pertama dalam kategori DRAM, Dynamic Random Access Memory. So more common compared to SRAM. So yang biasa kita pakai dalam komputer yang kita beli RAM tu adalah DRAM. So DRAM need to be refreshed thousands of times per second. The common type of DRAM used today is DDR, SD, RAM. So sekarang ni kita dah sampai, kalau RAM tu dia dah ada DDR5. So itu DRAM. SRAM pula adalah Static Random Access Memory. Lebih laju daripada DRAM, more faster compared to DRAM because it does not need to be refreshed. Not commonly used because it is so more expensive. So jarang digunakan sebab dia mahal. Tetapi sekarang mostly SRAM telah diincludekan di dalam binaan microprocessor. Kalau awak beli Intel Pentium i7 ke i5 sekarang ni, dia ada, bila dia akan bagi tahu berapa gigahertz dia punya speed, dan dia ada internal memory dia akan bagi tahu berapa megabyte cache memory dia. So pada bahagian megabyte cache memory itu adalah SRAM. Cache. Apa dia cache ni? So fungsi adalah function to speed up processing time because it stores frequently used instruction and data. Ada dua jenis. Memory cache help to speed the process of the computer because stores frequently used instruction and data. Have L1 cache and L2 cache. Server have L3 cache. Kemudian disk cache built into disk to speed up data access from the disk to be used by the processor. So cache ni dia macam dia menyimpan satu memori application yang biasa kita gunakan. Sama juga kalau macam awak guna internet, awak buka apa-apa, dia menyimpan maklumat dalam tu. So bila awak buka satu platform lain, contoh awak ada key in nama awak ke, nombor telefon awak ke dekat mana-mana platform, contoh awak key in maklumat alamat dekat Shopee punya platform. So dia akan simpan cache dekat situ. Bila awak buka Lazada ke ataupun satu platform lain yang memerlukan awak key in nama, alamat ataupun nombor telefon, mostly bila awak klik type satu huruf, dia akan dah keluar maklumat yang awak nak key in tu. Dah ada disimpan dalam memori dia. So itu cache. So untuk mengelakkan maklumat awak dicuri oleh secara online, silalah kerap ataupun clearkan memori dekat browsing platform. Contoh bila awak buka guna Google Chrome,
Setiap kali awak nak off komputer, clearkanlah history dia untuk mengelakkan maklumat anda dicuri. Itu antara salah satu safety dalam penggunaan internet. Kemudian ROM refers to memory chip storing permanent data and instruction. The data cannot be modified. The ROM chips called firmware contain permanently written data, instruction or information. Most personal computer contain a small amount of ROM that stores critical programs such as the program that boots the computer. So dalam komputer awak, dekat motherboard tu ada satu IC. Kalau awak tengok dekat gambar ni, ada satu IC yang kita panggil BIOS ataupun CMOS. So itu adalah ROM. Dan biasanya dekat atas IC tu dia ada satu stiker ni. So stiker ni menutup satu cermin. Di bawah dia ada satu cermin jernih yang kalau kita buka kita boleh nampak ada satu macam cermin. So cara untuk delete program yang dah diinstal dalam CMOS ataupun BIOS ni dengan cara buka stiker ni dan dedahkan dia kepada cahaya, dan memori ataupun program yang disimpan dalam CMOS ni akan terpadam. So ROM biasanya digunakan untuk menyimpan maklumat, software yang digunakan untuk menghidupkan komputer, booting system. So bila awak on PC ataupun laptop, permulaan sebelum masuk ke Windows, itu kita panggil booting system. So booting system tu dia punya software telah diinstal di dalam ROM ni. CMOS, RAM chips, flash memory chip and other type of memory chip use CMOS technology. It provide high speed and consume little power, small battery. So sebab tu dalam, kalau dekat motherboard awak tengok ada satu macam bateri jam yang bulat ni. So itu adalah CMOS. Dia memerlukan power supply daripada bateri ni. So usage of CMOS, BIOS in computing stand for basic input output system. So BIOS adalah term yang digunakan bagi basic input output system. BIOS lah yang kita gunakan untuk set up output sistem-sistem hardware dalam komputer. BIOS refers to the software code run by the computer when first powered on. So the primary function of BIOS is to prepare the machine so other software programs stored on various media such as hard drive, floppy and CDs can load, execute and assume control of the computer. Other example, date, time, calendar, even when the computer is turned off. So contoh je, BIOS ni dia ada bateri. Contoh macam awak dah set jam dekat komputer awak ataupun laptop awak, awak dah set tarikh dekat komputer ataupun laptop awak. So bila awak off komputer awak dan awak buka balik besoknya, tarikh akan berubah mengikut tarikh yang sebenar. So itu fungsi BIOS. Kemudian flash memory, external memory lah, memory that can be erased electronically and reprogrammed. More in mobile device, example PDA, handphone, printers. So flash memory sekarang ni kalau handphone guna micro SD kan. So itu adalah flash memory. Kita boleh format dia, boleh delete dia, boleh simpan data, boleh delete data. Kemudian system unit buses. A computer process and stores data as a series of electronic bits. These bits transfer internally within the circuit of the computer along electrical channel. Each channel called a bus allow the various device both inside and attached to system unit to communicate with each other. So dalam sistem komputer dia ada satu sistem yang kita panggil nama dia bus. Bila sebut bus, samalah macam fungsi bus yang kita macam rapid transit macam-macam lah. Kalau kat PD ni bus pun ada kan. Fungsi dia membawa manusia kalau bus.
So dalam sistem komputer, bus membawa maklumat. Bus dalam sistem komputer ada dua jenis maklumat yang dia bawa. Yang pertama, dia bawa address bus, maklumat alamat. Yang kedua, dia bawa data bus, dia bawa data lah, maklumat. So apa fungsi dia? Setiap maklumat yang kita bawa, dia perlu ada alamat dekat mana kedudukan dia. So dia akan ada dua jenis transport. Satu bawa maklumat tersebut, kemudian satu lagi bawa alamat di mana maklumat tersebut berada. So ada dua jenis bus, address bus dan data bus. Kemudian dipanggil pula system bus. Connect the processor to main board. So processor yang awak sambung dekat motherboard tu, dia ada satu sistem yang menyambungkan supaya processor tadi boleh communicate dengan motherboard. Kemudian ada expansion bus, allow the processor to communicate with other peripheral. So macam-macam lah. Ada ISA bus, ada PCI bus, ada AGP bus, ada ASB bus, ada Firewire bus, ada USB bus. So itu semuanya adalah sistem komunikasi maklumat di dalam komputer, dipanggil bus. A port is the point at which a peripheral attached to a system unit so it can send data or receive information from komputer. So setiap point pada PC awak tu yang kita boleh cocok keyboard ataupun cocok motherboard, kita panggil port. So port have different types of connector. Ada bermacam jenis. Yang paling banyak sekarang ni kita tengok dah guna USB lah. Mostly sekarang adalah USB. Tetapi sebenarnya dia ada banyak jenis kategori yang lain. So most connectors are available in one of two gender. So setiap point port yang kita nak sambung pada PC ataupun laptop, kita ada dua jenis port. Yang pertama kita panggil male, yang kedua kita panggil female. So contoh ini gambar untuk printer port. Ini yang lama lah. So dia ada male dan dia ada female. So male digunakan untuk sambung dengan female. So dia ada serial port. So serial port ni yang port yang ada macam port untuk sambung monitor ni, VGA port. So itu kita panggil serial port. Kalau dulu dia ada normally 25 pin ataupun 9 pin. So jarang dah ada port yang macam ni. Sekarang mostly dah guna USB. So ini dipanggil parallel port. Ini pun dulu adalah port untuk printer. Kemudian inilah yang paling kerap digunakan sekarang, dipanggil USB port, Universal Serial Bus Port, nama panjang dia. So can connect to 127 different peripheral together with single connector type, support plug and play. So normally USB ni dia support plug and play. Cocok je dia terus detect, boleh terus pakai. Kemudian ada beberapa jenis lagi port yang kita panggil Firewire, MIDI port, SCSI port, IRDA port dan Bluetooth port. So dalam CPU ada satu yang kita panggil base. So base is an opening inside the system unit which you can install additional equipment. So dalam CPU ada rack-rack ni. So yang rack-rack ni kita panggil base. Dekat mana kita boleh slot masuk hard disk, kita boleh slot masuk CD-ROM. So itu panggil base. Dan ada dua jenis, external dan internal. Ada base yang kita kena masukkan peralatan ataupun hardware di dalam CPU, dan ada base yang kita boleh masukkan daripada luar. So macam saya kata tadi, base tadi digunakan untuk menyimpan hard disk, untuk kita slot masukkan hard disk.
dan juga peralatan hard disk. So hard disk berfungsi untuk yang pertama menyimpan data, menyimpan instruction arahan dan menyimpan information maklumat. So ada dua jenis perbezaan di antara storage dan memory. Storage hold this item permanently and store it before and after being used. So storage hard disk tu kita gunakan untuk menyimpan maklumat secara permanent. Sama ada semasa kita tengah guna ataupun selepas kita guna. Memory pula yang RAM tadi tu menyimpan maklumat temporary while they are being processed by CPU. Contoh macam awak tulis dekat Word, Microsoft Office Word, awak tulis. So semasa awak menulis itu adalah menggunakan memori. Kemudian apabila awak save, Word yang awak tulis tadi disimpan secara permanent di dalam storage. Storage device, storage media. So in the physical material on which data, instruction and information are stored. So storage media ni di mana secara fizikalnya maklumat ataupun arahan ataupun data yang awak simpan di dalam storage. So storage media ada banyak jenis. Kalau kita ada yang pertama hard disk lah. So hard disk sekarang pun dah ada dua jenis. Yang pertama kita panggil HDD, yang kedua kita panggil SSD. So SSD lebih laju daripada HDD yang biasa dan harga dia pun lebih mahal daripada hard disk yang biasa. Kemudian dulu kita ada floppy drive ataupun floppy disk. Sekarang dah tak ada dah, jarang digunakan. Kemudian kita ada CD-ROM ataupun CDR ataupun CDR-W. Kemudian kita ada DVD. So itu media, jenis-jenis media, storage media yang kita ada. Kemudian kita ada zip drive. So dulu ada satu hardware yang kita gunakan untuk zip. Kita boleh kompreskan data kita disimpan dalam bentuk zip. Dulu menggunakan hardware. Sekarang zip file menggunakan software sahaja. Kemudian kita ada media card lah. Macam kalau handphone awak ada SD card, ada CF card. So itu adalah storage media. Kemudian kita ada communication device. Satu alat untuk kita communicate. Kita gunakan internet. So itu adalah communication device. A communication device is a hardware component that enables a computer to sense or transmit and retrieve data, instruction and information to and from one or more computer. So communication, awak menggunakan Wi-Fi, menggunakan network. So peralatan yang paling penting di dalam communication adalah modem ataupun network card, di mana kita sambungkan internet kita kepada komputer. Kalau guna handphone sekarang ni, kita boleh ada dua jenis communication. Sama ada menggunakan Wi-Fi ataupun menggunakan data daripada network kita. Sama ada Maxis ke, Celcom ke, Digi ke, dia ada data untuk kita akses kepada internet.